الحمد لله القائل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Para tamu Allah yang berkati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan insan sempurna yang telah menghiasi hidupnya dengan warna-warna cinta dan kasih sayang terhadap umatnya. Jadi cinta dan kasih sayang ini terbit daripada sinar takwa yang menyinari kepribadian baginda. Justru mereka kita pasarkan takwa pada setiap detik kehidupan kita. Kerana sesungguhnya dengan takwa sahaja kita mampu melambangkan redha Allah Subhanahu wa taala dan menghuni taman-taman syurga dan menjauhi murka dan azabnya, serta bertemu dengan insan yang luar biasa mencintai dan melindungi kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengambil pengajaran bersama Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, mimbar akan memberikan khutbah bertajuk berbalaskan cintanya. Sebelum khutbah diteruskan, khatib menyuruhkan maksudnya untuk memastikan beberapa perkara berikut. Yang pertama, berikan perhatian kepada khutbah yang disampaikan. Hentikanlah semua urusan dunia, khususnya segala bentuk jual beli dan perbuatan. Matikan telefon bimbit masing-masing. Jangan letak message, melayani internet dan sebagainya. Bukankah ini sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala di kali ini? Semoga khutbah yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada semua dan menunjukkan kebaikan dunia dan di akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekiranya kita menelusuri perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menghayati setiap denyupan nadi kehidupannya, kita akan lihat gambar wajah kasih sayang yang terlalu dalam serta cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berhujung pada umatnya. Hidup dan mati baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa menghulurkan kasih sayang, menginginkan kebaikan, kesejahteraan, dan sentiasa merasa berat melihat kesusahan yang ditanggung oleh umatnya. Malah baginda sentiasa berusaha memberi petunjuk kepada mereka agar terselamat daripada jurang kesesatan dan kerosakan. Keluhuran yang menghiasi hati baginda ini dinukilkan di dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Yang berarti, sungguh telah datang kepada seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Sirah telah memaparkan kepada kita sebuah kisah yang menarik hati. Pernah pada suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat. Para sahabat melihat pergerakan baginda antara satu rukun ke satu rukun yang lain amat sukar. Mereka mendengar bunyi seolah-olah sendi-sendi pada tubuh baginda tergeser di antara satu sama lain. Sayyidina Umar yang tidak tahan melihat keadaan baginda itu terus bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejurus selesai solat, "Ya Rasulullah,
Tuan sakitkan? Jawab Rasulullah SAW, tidak wahai Umar, alhamdulillah, aku sehat dan segar. Sayyidina Umar kembali bertanya dengan nada membesar, ya Rasulullah, mengapa setiap kali Tuan menggerakkan tubuh, kami mendengar seolah-olah sendi bergeseran di tubuh Tuan? Kami yakin Tuan sedang sakit. Akhirnya Rasulullah SAW mengangkat tubuhnya. Para sahabat amat terkejut. Perut baginda yang kempis, kelihatan di sehelai kain yang berisi batu kerikil untuk menahan rasa lapar. Batu-batu kecil itulah yang menimbulkan bumi halus setiap kali baginda bergerak. Sayyidina Umar bersuara lagi, ya Rasulullah, adakah Tuhan menyatakan lapar dan tidak memberi makanan, kami tidak akan mendapatkan untuk Tuhan? Lalu baginda menjawab dengan lembut, tidak para sahabatku, aku tahu apapun akan kalian korbankan demi Rasulmu. Tetapi apakah akan aku jawab di hadapan Allah nanti apabila aku sebagai pemimpin menjadi beban kepada umat ini? Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah Allah aku, agar umat kelak tidak ada kelaparan di dunia ini, lebih-lebih lagi tiada yang kelaparan di akhirat kelak. Lihatlah dan jumlah muhaymin besar yang berkemanaan kepada Rasulullah SAW demi kasih kepada umat, sanggup berlapar dan dahaga, tidak rela membebankan sahabat-sahabat baginda. Semua ini dihadapi kerana cinta baginda Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat dan umatnya. Namun berbalaskan cinta baginda SAW oleh kita sebagai umatnya. Bagaimana kita sikap kita ketika Rasulullah SAW dihina dan agama Islam dipersenda? Adakah kita telah bangun untuk mempertahankannya, atau hanya menjadi pendengar dan penonton sahaja? Saudara-saudara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, itu adalah sedikit dari lautan pengorbanan yang telah kita lakukan demi cinta yang berumatnya. Jauh daripada itu, pengorbanan kita telah sampai ke tahap sanggup mengorbankan harta, masa, tenaga, darah dan nyawa. Bahkan setiap biji kehidupan baginda adalah dikorbankan demi kebaikan umatnya. Rasulullah SAW sanggup bersabar apabila dicaci dan dihina ketika melaksanakan tugas dakwah dan kebajikan kepada umatnya. Bahkan baginda melalui tekanan di boykot selama 3 tahun tanpa dapat bermuamalah dengan masyarakat musyrikin Mekah. Baginda pernah difitnah dan disihir. Baginda juga menghadapi cubaan bunuh oleh orang kafir. Namun semua itu sedikit pun tidak menunturkan semangat baginda untuk terus menyelamatkan umatnya daripada kekufuran dan penindasan. Oleh sahaja Rasulullah SAW hidup mewah dan bersenang-senang kerana baginda pernah ditawarkan harta yang melimpah ruah, jawatan dunia tertinggi dan wanita yang tercantik jika baginda sanggup menghentikan dakwah. Tetapi baginda sesekali tidak akan menggadaikan umatnya demi kepentingan diri. Biar baginda susah dan menderita, asalkan umatnya tidak mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dakwah dan pengorbanan yang baginda laksanakan. Inilah contoh pemimpin dan pendakwah yang terbaik sebagai taulan, ikutan dan idola. Bukannya pemimpin yang hanya tidak berkata-kata, namun sebaliknya tersedar akhlak yang buruk dan penuh kepalsuan. Para tetapi Allah yang dirahmati, yakinlah apabila kita meletakkan diri kita dalam situasi yang dinanti oleh baginda Rasulullah SAW, kita akan dapat merasakan betapa dalam cinta dan kasih sayang baginda terhadap kita. Persoalannya, sejauh mana kita sebagai umat baginda mencintai baginda Muhammad SAW. Saban hari kita tega untuk menzahirkan cinta dan kasih kepadanya. Ingatlah bahawa Rasulullah SAW adalah insan yang perlu kita utamakan lebih daripada ibu bapa kita sendiri, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah melalui Anas radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in.
yang berarti tidak sempurna iman seorang kamu sehingga akhirnya ada Rasulullah SAW lebih dicintai daripada ibu mereka, anak-anak mereka dan seluruh manusia yang lain. Antara perkara yang sepatutnya kita lakukan bagi membalas cinta Rasulullah SAW, yang pertama, selalu berselawat ke atas Rasulullah SAW serta mengamalkan sunnah baginda dalam setiap keadaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang besar apabila kita berselawat dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Percayalah, bila hati sudah cinta, tentulah kita selalu mengingatinya. Semakin banyak ingatan dan cinta, semakin banyak kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Namun, selawat yang didoakan janganlah sekadar sebutan semata-mata, tetapi mestilah disertai cinta dan kasih yang bersungguh-sungguh kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, berusaha untuk menziarahi makam baginda yang terletak di dalam Masjid Nabawi, Madinatul Munawwarah, kerana fadilatnya sama seperti menziarahi baginda ketika hidup. Yang ketiga, mengasihi orang yang dikasihi oleh Nabi SAW, terutamanya nasab keturunannya dan kalangan ahli-ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda yang terdiri daripada kaum Muhajirin dan Ansar. Yang keempat, menyambung perjuangan Rasulullah SAW, yaitu berdakwah bersungguh-sungguh demi menegakkan syiar Islam sama ada di dalam rumah, tempat kerja atau di mana sahaja kita berada. Yang kelima, mengamalkan seluruh amal sunnah bagi Rasulullah SAW, bukan hanya pemakaian dan fizikal luaran, tetapi juga akhlak, ibadah dan cara hidup. Tidak ada gunanya mengaku cinta kalau tidak dibuktikan melalui pengamalan sunnah ini. Tidak ada gunanya mengaku kasihkan Rasulullah SAW jika akhlak buruk menjadi ikutan. Inilah sebabnya terbukti yang harus ada pada kita, para pencinta Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri. Adakah kita ini pencinta sejati atau pendakwa semata-mata? Tepuk dada, tanyalah iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita semua kesempurnaan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Mengakhiri khutbah pada hari ini, renungilah beberapa pesan ini. Yang pertama, mencintai Rasulullah SAW merupakan tanda kesempurnaan iman dan akan mencapai kemanisan iman. Yang kedua, mereka yang berpegang teguh dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW akan mendapat syafaat bagi dari akhirat kelak. Yang ketiga, sentiasalah bersolawat ke atas baginda, terutama pada hari ini, yakni hari Jumaat, kerana ia akan menumbuhkan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur